Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini kita akan sambung ubahan songsang. Dia punya basic konsep dia senang je. Kalau ada dua pun boleh ubah. Kalau satu naik, satu turun. Kalau satu turun, satu lagi naik. Dia akan bertentangan. Contoh dalam bahagian ini, kita ada laju purata sebuah kenderaan 40 km sejam dan masa dia ambil 30 minit. So, nyatakan masa yang ambil jika laju purata itu bertambah 2 kali ganda. So, masa itu akan diseparuhkan. Jadi, dia bertentangan dengan laju tadi. Jadi, kalau laju kenderaan itu berkurang 25%, maka masa akan bertambah 25% juga. Dan sekiranya laju purata kenderaan itu dibahagi dua, masa akan diganda dua, didarab dua. Jadi apapun untuk yang ubahan songsang ni, dia akan bertentangan dan dia akan kalau yang satu naik, satu lagi turun. Satu turun, satu naik. Jadi dia bertentangan satu sama lain. Jadi kita tengok contoh seterusnya, contoh B. Tentukan sama ada ubah berubah secara songsang dengan X atau X kuasa 2. Jadi untuk pengiran ini, first kita akan darab dulu Y kali X. So 1 kali Y, 1 kali 120 kita dapat 120. 2 kali 60 kita dapat 120 juga. 3 kali 40 dapat 120. 4 kali 30 sama, kita akan dapat 120. Dan 5 kali 24 kita dapat 120 juga. So bila semua ni sama, maka ini adalah berkadar songsang. So bila dia sama, X kali Y tu sama, maka Y berubah secara songsang dengan X. Dan sekiranya kalau jawapan kita dapat tu tak sama, maka dia tidak akan berubah secara langsung. Kalau kita cuba darab 1 kuasa 2 kali Y, so 1 kuasa 2 kali 120 dapat 120. 2 kuasa 2 kali 60 dia dapat 240. 3 kuasa 2 kali 40 dia akan dapat 360. 4 kuasa 2 kali 30 dia akan dapat 480. 5 kuasa 2 darab 24 dia akan dapat 600. So semua ni tak sama. Jadi bila tak sama, dia tidak boleh berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Dia cuma akan berubah secara langsung dengan X sahaja, bukan X kuasa 2. So dia punya kesimpulan adalah Y tidak berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Jadi kita kena darab lah untuk apa-apa, untuk kita cek sama ada dia berubah secara songsang atau tidak, kita akan darabkan dia. Jadi seterusnya kita tengok yang kedua, kita nak tentukan sama ada Y berubah secara songsang dengan X kuasa 2 atau dengan X kuasa 3. Kalau kita darab X kuasa 2 kali dengan Y, so 1 kuasa 2 darab 6 kita dapat 6. 2 kuasa 2 darab 3/4 kita dapat 3. 3 kuasa 2 darab 2 per 9 kita dapat 2. Dan seterusnya kita tak dapat nombor yang sama. Jadi bila kita tak dapat semua nombor yang sama, maka dia tidak boleh berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Jadi kesimpulan dia, Y tidak berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Tapi kalau kita cuba X kuasa 3, 1 kuasa 3 darab 6, 2 kuasa 3 darab 3/4, 3 kuasa 3 darab 2 per 9, 4 kuasa 3 darab 3/4, dan seterusnya 5 kuasa 3 darab 6 per 1/25. Semua ni akan dapat nombor yang sama, iaitu semua dapat 6. Kita dapat 6, 6, 6, 6 dan 6. Jadi bila semua sama, jadi kesimpulannya senang dia, Y berubah secara songsang dengan X kuasa 3. Jadi apa-apa pun kita kena darab untuk kita dapat tengok sama ada dia berubah secara songsang ataupun tidak. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada graf songsang. Graf songsang ni dia mesti first dia kena straight line, dia kena garisan lurus, dan yang kedua dia mesti lalu kosong, dia punya origin dekat bawah tu. Jadi kalau kita cari 1 per X, 1 bahagi X, so kita akan tengok, so 1 bahagi 1 kita dapat 1. Dan seterusnya kalau kita bahagi 1 bahagi 3 kita dapat 0.333. Dan seterusnya 1 bahagi 5 kita dapat 0.2. Jadi dekat graf tu kita tandakan 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2. Jadi kita tandakan 1 dengan 1, dan kita tandakan 0.33 dengan tadi 1 dengan 9, 0.3 dengan 3, 0.2 dengan 8. Jadi Y berubah secara songsang dengan X sebab dia lalu kosong. Dia lalu kosong-kosong, jadi dia berubah secara songsang. Dan contoh kedua, kalau kita lihat 1 bagi 5, 0.2, 1 bagi 10, 0.1, 1 bagi 15, 0.06. Kemudian kita tandakan pada paksi 1 per X tu, kita ada 0.05, 0.1, 0.15, 0.2. Untuk paksi Y kita ada 5, 10, 15. Jadi kita tandakan dari belakang dulu dan kita akan dapat satu garisan lurus, tapi dia tak lalu kosong. Jadi dia tidak berubah secara songsang dengan X. So Y tidak berubah secara langsung dengan X.
So untuk seterusnya kita kena tuliskan hubungan antara pun boleh ubah berikut dengan menggunakan simbol alfa. So menggunakan simbol alfa, yang pertama sekali contoh tu kita ada n berubah secara songsang dengan punca kuasa n. Jadi untuk songsang ni kita kena ingat bahagi. So ingat kalau untuk songsang kita kena bahagi. So kita tulis y alfa 1 per x. So mesti kena bahagi. Kalau yang kadar ubahan secara langsung dia tak perlu bahagi, dia just darab je. Tapi untuk ubahan songsang kita kena bahagi. Untuk yang pertama kita ada m alfa 1 per square root n, punca kuasa n. Jadi kita tukar jadi k, kita letak sama dengan, kita letak je huruf k kat situ. Ni dia punya formula. Untuk seterusnya kita berubah f berubah secara songsang dengan kuasa 3g. So sama juga. Kemudian kita x berubah secara songsang dengan y. So x alfa 1 per y. P berubah secara songsang dengan q kuasa 2. So P alfa 1 per q kuasa 2. Jadi ditulis P sama dengan k per q kuasa 2. S berubah secara songsang dengan punca kuasa 3t. So S alfa 1 per punca kuasa 3t. S sama dengan k over bahagi punca kuasa 3t. Dan seterusnya kita ada R alfa 1 per punca kuasa 2p dan seterusnya. So untuk bahagian ni senang je. Kita just letak alfa, kemudian kita letak sama dengan k. Okey, untuk seterusnya kita ada contoh. So sekiranya kita ada y berubah secara songsang dengan x. Bila x sama 15, y sama 15, x sama 9, kita ganti ke dalam persamaan tu. Kita cari nilai k. So k tu 15 kali 9 dapat 135. Kemudian kita gantikan balik. Kita ada y sama dengan 135 per x. Dan b tu kita gantikan je nilai x sama dengan 5. Kemudian 135 bagi 5 kita dapat 27. Seterusnya kita ada contoh yang pertama tu sama je. Kita tulis dia punya persamaan p alfa 1 bahagi q. Kita tukar jadi sama dengan k. Kemudian kita gantikan nilai, kita akan dapat jawapan. Untuk contoh yang kedua, kita ada y alfa 1 per x. So y sama dengan k over x, k bahagi x. Gantikan nilai y sama dengan 3, x sama dengan 0.027. Kemudian kita darab, kita akan dapat k tu 0.018. Kemudian kita ganti balik dekat atas tu. So y sama dengan 0.018 bahagi x. Untuk b kita guna sama macam tadi, konsep yang tadi. So y alfa 1 per punca kuasa 3x. Kita gantikan nilai x tadi 0.027, y dia sama dengan 3, darab silang. So kita akan dapat 3 darab punca kuasa 3 0.7 dapat 0.3. So 0.3 darab 3 dia akan dapat 0.9. Kemudian kita akan masukkan balik dalam persamaan yang asal, iaitu y sama dengan 0.9 bahagi punca kuasa 3x. Untuk soalan seterusnya, soalan 3, kita akan tulis S alfa 1 per T kuasa 3. Kemudian kita tukar jadi sama dengan letak K ke atas. So kita darab di silang 0.4 kali 9 kuasa 3. Dia akan dapat 291.6. Kemudian masuk balik dalam tu, kita akan jadi S sama dengan 291.6 per T kuasa 3. Jadi ini jawapan untuk A. Untuk soalan B sama juga. Kita akan tulis S alfa 1 per punca kuasa T. So letak je sama dengan K bahagi punca kuasa T. Masukkan nilai S tadi 0.4, T sama dengan 9. Kita darab silang, dia akan dapat 1.2. 1.2 ni masuk balik dalam persamaan asal tadi. So S sama dengan 1.2 bahagi punca kuasa T. Dan seterusnya soalan nombor 4. So kalau tengok soalan nombor 4 ni, kita ada y alfa 1 per x. Jadi kita tukar jadi sama dengan, so y sama dengan k over x, k bahagi x. Masukkan y dia 0.2, x dia sama dengan 8. So bila darab 0.2 kali 8 dapat 1.6. So ganti balik dalam tu jadi y sama dengan 1.6 per x. Untuk soalan B, y sama dengan k bahagi So kita nak cari nilai y bila x sama dengan 0.064. Kita masukkan balik dalam persamaan tu. Y sama dengan 1.6 bahagi 0.064. So dia akan dapat 25 kat situ. Untuk soalan seterusnya sama juga. So kita akan masukkan je dia punya nilai y dengan x tu. Kemudian kita darab silang, kita dapat nilai k, kita masukkan balik dalam persamaan. Seterusnya kita akan gantikan dia punya x sama dengan 0.064. So y sama dengan 12 bagi 0.064 kuasa 2. Guna kalkulator dia akan dapat 3125. Yang terakhir sekali untuk soalan C ni, y sama dengan k punca kuasa 3
X. So untuk X kuasa 1/3 dia sama dengan punca kuasa 3. Untuk X kuasa 1/2 dia sama dengan punca kuasa X. Jadi sama juga macam tadi, kita just masukkan je nilai dia, kita dapat silang, kita dapat Q, kita masukkan balik. Kemudian kita gantikan X sama dengan 0,064 dan kemudian kita akan dapat jawapan. Itu saja. Sekian, terima kasih.